Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dengan Ain Najmah akan membentangkan tentang iman sebagai fitrah manusia. Pengertian iman. Pengertian iman dari segi bahasa berasal dari perkataan aman atau tenteram, membenarkan dengan hati, kepercayaan semata-mata, mengakui dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakannya. Dari segi istilah, perkara yang akan menyelamatkan seseorang daripada kekal dalam neraka jahanam dan masuk ke dalam syurga. Iman ni adalah sesuatu perkara yang akan menyelamatkan kita supaya kita terhindar daripada neraka. Membenarkan dengan hati, ikrar dengan lidah dan mengamalkan ajaran Allah dengan anggota. Kita benarkan iman itu melalui hati kita. Kita mengikrar iman itu melalui lidah kita. Dan kita menjalankan ajaran Allah dengan anggota kita. Iman ialah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dan mengetahui melalui agama dengan terang dan jelas. Tahap keimanan seorang Muslim. Iman para Nabi dan Rasul. Iman yang paling tinggi dan sempurna, mereka amal kasih kepada Allah, taat, tetap pendirian dan maksum dari dosa. Iman mereka kepada Allah berdasarkan dalil dan hujah serta mereka dikenakan mukjizat. Mereka diutuskan ke dunia untuk menyampaikan berita gembira dan berita menakutkan. Iman ulama. Mereka beriman kepada Allah yang menjadikan alam ini. Mereka mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung. Iman orang yang bertaklid. Martabat iman mereka adalah paling lemah. Sangat sedikit ketakwaan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Iman orang yang bertaklid ini terdiri daripada kalangan orang awam. Iman orang yang menjalankan syariat Allah. Orang yang berilmu yang benar-benar menjalankan hukum Allah. Golongan yang cinta kepada Allah. Perkara yang boleh membatalkan iman. Kita mempunyai 3 perkara iaitu perkataan. Perkataan adalah sesuatu yang diucapkan oleh seseorang. Kita haruslah menjaga perkataan dan ucapan agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal iman. Perbuatan dan amalan. Menjaga amalan dan perbuatannya agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal iman. Dari segi itikad. Itikad itu adalah hati. Kepercayaan dalam hati seseorang. Haruslah menjaga itikadnya agar tidak terbatas. Seterusnya kita teruskan dengan Ain Najmah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan teruskan dengan kepentingan iman kepada manusia. Jadi yang pertama, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi maksudnya dekat sini, bila kita dah dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita akan rasa tenang dalam menjalani hari-hari kita, insyaAllah. Yang kedua, lahirkan rasa syukur, sabar, redha dalam melaksanakan ibadah Allah. Maksudnya kat sini contohnya, kita takkan rasa terbeban nak beribadah ke Allah. Bila kita baca Quran, bila kita solat, kita takkan rasa terbeban. Okey. Kita rasa, aku buat ni kerana Allah. Kita ikhlas beribadah kepada Allah. Dan ketiga, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Yang keempat, yang last sekali, sukakan perkara yang baik dan benci kepada perkara yang mungkar. Jadi, bila kita benci kepada perkara yang mungkar ni, diri kita akan rasa termotivasi untuk buat benda yang baik, untuk cuba hindarkan diri kita daripada benda-benda yang tak baik. So, dalam masa yang sama, itulah pentingnya iman pada manusia, supaya diri kita tak terjerumus dengan perkara yang tak baik. Okey. Seterusnya, usaha dan tindakan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah dalam kehidupan. Dia terbahagi pada 3, iaitu individu, masyarakat dan negara. So, daripada segi individu, diri kita ni untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, kita boleh mendalami ilmu agama melalui pengajian bersama para ulama. Sekarang ni, media zaman yang penuh dengan teknologi, kita boleh search je dekat YouTube alunan ayat-ayat Quran, ceramah, banyak dekat situ. So kita boleh mendalami ilmu dekat YouTube, dekat Google, ada banyak artikel kita boleh cari. So tak ada alasan untuk kita tak mendalami ilmu agama. Dan yang kedua, meningkatkan amalan soleh dan meninggalkan amalan mungkar. Contohnya macam perbanyakkan solat sunat, perbanyakkan puasa sunat. Okey. Last sekali. Seterusnya, sentiasa berzikir dan mengingati Allah. Jadi dengan berzikir, diri kita akan sentiasa mengingati Allah dan juga
menghindarkan diri kita daripada perkara yang melalaikan, insyaAllah. Seterusnya, daripada segi masyarakat, memperbanyakkan program-program pengajian ilmu agama di surau dan masjid. Contohnya macam program khatam Quran, program pengurusan jenazah, kem ibadah. Ada banyak benda yang boleh kita buat dekat surau dan masjid selain daripada menunaikan ibadah. Dan kemudian menubuhkan pasukan amar makruf nahi mungkar. Seterusnya, mengajak jiran tetangga untuk mengimarahkan surau dan masjid. Jadi tak adalah surau dengan masjid tu kalau solat berjemaah rasa kosong je. Yang terakhir sekali, daripada segi negara, memperbanyakkan program pengajian agama di media massa. Macam yang saya cakap tadi, perbanyakkan program di media massa. Contohnya melalui media sosial pun boleh. Daripada Instagram, daripada Facebook, boleh buat live dekat situ. So orang ramai, diorang boleh join sekali dalam perbincangan ilmu agama tersebut. Contohnya macam yang amat ditekankan sekarang tentang isu Palestin. Yang kedua, membendung fahaman sesat supaya masyarakat menjaga keimanan kepada Allah. Contohnya, daripada segi negara ni, kita boleh bantu dengan keluarkan risalah, bagi talk dekat orang, kita buat sesi ceramah dan sebagainya. Seterusnya, menguatkuasakan undang-undang syariah. Contoh macam dekat negara lain, dekat luar, ada orang ada menjalankan hukum hudud. Kalau macam dekat Malaysia ni, mungkin kita boleh menekankan lagi daripada aspek agama, supaya diorang tak semata-mata patuh undang-undang kerana kerajaan suruh, kerana pemimpin suruh, tetapi sebab kan agama dan juga Tuhan kita. Yang last sekali, mewujudkan pusat-pusat pemulihan dan pemantapan akidah. Contohnya macam bekas penagih dadah. Okey, diorang boleh pergi ke pusat pemulihan dan pemantapan akidah ni supaya diorang dapat rasakan diri diorang ni makin dekat dengan Allah, dan dalam masa yang sama kita juga tolong diorang. Okay, sekian, terima kasih.